wabarakatuh. Tuan-tuan kita ni i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan i'tikaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bahagia tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, tuan pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni seperti mana yang dijadualkan, kita tetapkan dalam jadual untuk kita bersama lagi malam ni, dalam menekuni kitab akhlak seorang muslim ataupun khuluqul muslim. Dan insya-Allah malam ni kita masuk bab yang ke-14. Banyak dah bab. Dah bab yang ke-14, iaitu berkenaan dengan sifat pemurah. Antara akhlak yang baik yang ada pada setiap orang Islam, Islam ni pemurah. Orang Islam ni dia bukannya sifatnya kedekut ataupun bakhil. Sifat kita ni pemurah. Dan memang Allah jadikan kita ni, hati kita ni, orang Islam ni jadikan fitrahnya mudah simpati. Kita mudah simpati. Siapa pun yang minta, siapa pun yang susah, biasanya kita ni mudah memberi. Dan memang itulah antara perkara yang menjadi kehendak dalam agama. Islam ni tak suruh ataupun tak menyukai orang yang kedekut. Islam ajar kita ni kena pemurah. Banyak dalam Al-Quran Allah cerita tentang sifat-sifat orang yang pemurah, yang diberi ganjaran yang besar. Baik. Islam memerintah pemeluknya supaya mengeluarkan harta kekayaannya pada jalan yang baik dan mencela orang yang bakhil, yang tak mahu bantu orang lain yang memerlukannya. Itu dua keadaan yang berbeza. Islam suruh kita ni, kalau kita mempunyai harta tu janganlah kita perhabis untuk diri kita je. Jangan kita fikir belanja sana belanja sini untuk diri kita je. Islam suruh juga kita asingkan, kita tentukan bahagian yang kita ada ni, mana yang kita nak perlu beri pada orang yang memerlukan. Dalam kehidupan kita ni ramai begitu. Dalam kehidupan kita ni ramai orang yang memerlukan bantuan. Merata. Tempat kita pun ada. Baik. Islam menghendaki agar orang Muslim bermurah hati dan dermawan, dan menganjurkan supaya kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan dan menjadikannya sebagai kegiatan utama dalam kehidupan seharian. Islam ni memang suruh. Memang Allah suruh kita ni banyak berikan bantuan ataupun sumbangan kepada orang. Kadang-kadang ada orang tu jenis minta. Kan? Ada orang dia memang minta tolonglah, ulurlah, ataupun minta kita bantu. Ada yang minta. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak minta. Tapi kita tahu dia memerlukan. Dia malu nak minta. Dia susah tapi malu nak minta. Kalau kita tahu, kena bagi. Jangan tunggu dia minta. Jangan tunggu dia tak minta, mana nak bagi. Tak. Islam suruh, orang yang tak minta pun kita tahu dia memerlukan, bagi. Itu dia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cerita sifat orang yang baik.
Orang Islam ataupun orang mukmin yang baik ialah orang yang membelanjakan ataupun yang bagi sedekah, bagi sumbangan, mendermakan hartanya, sama ada pada waktu malam ataupun waktu siang. Maknanya siang ni orang nampak, malam orang tak nampak. Ya, beri sama ada nak bagi waktu malam atau siang. Dengan cara sulit, dengan cara orang tak nampak, ataupun cara terbuka, ataupun orang nampak. Ya, orang nampak kita bagi tak apa. Cuma janganlah latih hati ni jadi riak, tu je. Islam kadang-kadang suruh kita tunjuk kita buat baik. Ya, ada ketika-ketikanya perbuatan baik ini kena ditunjukkan. Kenapa kena tunjuk? Supaya menjadi dorongan pada orang lain. Orang lain nampak kita buat baik, dia pun tergerak hati nak buat baik. Ada masa-masanya, tapi kena latih hati. Jangan pula kita beri tu dalam keadaan kita rasa sombong, dengan rasa kita megah, kita boleh bagi pada orang. Tak jadi. Itu tak apa ni, tidak disuruh begitu. Ya, kalau kita boleh bagi dalam keadaan terbuka, orang nampak, ya, dalam keadaan ikhlas secara terbuka, tak apa. Contoh ni masjid ni lama dah Haji Razi sebut nak tukar kapet ni. Kan? Daripada bila dah dia cerita dengan saya kan, minta macam mana cara, kita dah pandu sikit lah macam mana nak dapatkan sumbangan kan. Tapi gaya macam tak apa, tak jalan je kan. Contoh, tuan pengurusi umum hari Jumaat buka tabung wakaf untuk tukar kapet, ya, umum. Kita adalah juga simpanan dan kita rasa nak buat apa ni, nak buat sedekah jariah, boleh je. Tengah je pengurusi umum, kita beritahu, tuan pengurusi, saya sumbang 10,000. Saya bagi 10,000 sebab nak tukar kapet ni dalam 35,000. 10,000 saya bagi. Kita orang pertama sebut, walaupun depan orang ramai. Boleh jadi dengan kita sebut macam tu, orang pun, 10,000 dia bagi, kan? Saya pun kena bagi, takkanlah tak boleh bagi langsung, takkanlah apa, dia boleh bagi 10,000, takkan saya tak boleh bagi. Orang lain pun tergerak hati dengan asbab kita memulakan tadi, maka orang pun bagi. Nabi kata, kalaulah kita memulakan sesuatu perbuatan baik, kita buat satu perbuatan baik, kemudian diikut oleh orang lain. Contoh tadilah, kita mulakan, saya nak bagi 10,000, orang lain dengar, orang lain pun nak bagi tak banyak lah, mungkin 300, 400. Kita mula, orang lain ikut. Orang yang bagi kemudian tu dapat pahala dengan perbuatan kebaikan dia, kita pun Allah bagi pahala. Orang kemudian bagi 300 contohnya, sebab tengok kita bagi, dia dapat pahala dengan nilai sumbangan dan juga keikhlasan dia beri. Dan dalam masa yang sama, Allah beri pahala yang dia dapat tu sama macam dia dapat tu bagi kat kita. Sebab apa? Dorongan yang kita beri. Macam tu, kan? Bukanlah kata kita bagi tu mesti sujud suruk-suruk. Kalau kita rasa kita ni tak boleh ikhlas dalam memberi, bagi saja suruk. Bagi suruk-suruk. Tapi kalau kita boleh kawal diri kita, bukan nak menunjuk, memang kita nak beri sungguh, maka tunjukkan. Mudah-mudahan orang ikut dan pahala kita bukan setakat kita yang bagi, pahala orang yang bagi pun kita dapat. Tu, ya. Nabi sebut, siapa yang memulakan satu kebaikan, orang lain ikut, pahala yang orang terdapat tu dia akan dapat sama macam orang yang dapat tadi, tanpa kurang walaupun sedikit pun. Tu kalau buat baik. Begitu juga kalau buat benda buruk. Kita memulakan satu benda yang buruk, orang lain ikut. Orang yang ikut tu dapat dosa dengan keburukan dia, kita pun dapat. Sama je. Sebab tu jangan, kena jaga-jaga. Zaman ni zaman benda buruk banyak, terang-terang berlaku. Ya, kadang-kadang berita-berita yang tak benar, ya. Contoh berita yang tidak sahih, yang tidak betul. Kadang-kadang jadi fitnah. Kita tolong sebarkan, kita mulakan sebar, orang lain sebarkan lagi, orang lain tu berdosa, dosa orang tu pun kita dapat. Berapa banyak nak menanggung dosa? Berat, ya. Menanggung pahala tadi untunglah. Orang banyak buat kebaikan, kita dapat kaut keuntungan dengan pahala. Alhamdulillah.
Tapi dengan sebab yang kecil kita buat satu kesalahan, orang lain pun ikut ramai, kita buat benda dosa yang kecil tapi sebab ramai yang buat juga yang sama, maka betapa banyak kita nak tanggung. Ya, dalam dua keadaan, ya, dua keadaan, mana yang baik kita buat, tapi yang buruk kena hati-hati. Okey. Maka mereka beroleh pahala di situ Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya keadaan tak baik. Ya, maknanya Allah sebut kalau dia bagi sumbangan derma secara sulit, secara sorok-sorok ataupun terbuka, tak ada masalah. Allah kata, ya, tak perlu bimbang. Dan serta mereka pula tidak akan berduka cita. Maksud tidak akan berduka cita ni ialah waktu akhirat. Akhirat besok kita tak akan rasa sedih. Sebab apa? Sebab kita ada memberi. Dunia ni kita banyak memberi sumbangan, beri sedekah, bagi, ya, atas kemampuan kita. Orang yang banyak beri sumbangan ni, beri sederma, beri sedekah ni tadi, Allah kata mereka ni tidak akan berduka cita. Ya, maknanya ketika mana satu hari nanti, iaitu hari akhirat, ketika itu ramai orang yang berduka cita, ramai orang yang sedih, ramai orang yang susah hati, kita tak susah hati. Itu, ya, kebaikannya bagi orang yang pemurah. Ini permulaan ni. Kenapa sifat pemurah ni masuk salah satu bab dalam kitab Khuluqul Muslim? Sebab dia satu benda yang sangat mulia di sisi agama. Orang Muslim wajib menjaga hartanya agar ia dapat menggunakannya dengan jalan yang baik. Kita ada harta, Allah bagi kita ni rezeki macam-macam. Ya, macam-macam. Saya sebut minggu lepas, ya. Kita ni di akhirat besok Allah akan hisap kita, Allah akan nilai kita ni atas 3 perkara. Mungkin ingat, ya, 3 benda yang Allah akan kira kita ni. Kita besok di akhirat, kita akan, sebelum pergi ke syurga ataupun ke neraka, kita akan melalui proses hisap. Hisap tu apa? Kiraan, audit, proses tayang amalan bagi kita buat, ya, proses timbang, proses soal siasat. Ini proses tu banyak. Ya, akhirat besok banyak proses tu. Ya, 3 benda Imam Ghazali kata yang akan Allah tanya di akhirat. Apa dia? Yang pertama, amal kebaikan. Amal kebaikan, ibadah kita buat macam mana, ya, sedekah kita banyak ke tak banyak, ya, harta kita guna ke mana. Amal kebaikan, ada ilmu guna tak untuk bantu masyarakat, ada ilmu. Harta tak ada tapi ilmu ada, bantu tak masyarakat? Tanya tu. Ya. Yang baik, benda yang baik kita buat, Allah tengok satu-satu, nak beri pahala. Semua benda baik dikira. Tak ada satu pun yang tercecer. Tak ada satu pun yang terlepas. Semuanya dikira secara detail. Besar ke kecil ke, semua kira. Ya. Satu. Yang kedua, amal buruk. Benda-benda buruk yang berdosa kita buat, semuanya dikira. Tak ada satu pun dibuang. Dikira. Selagi mana dikira benda tu berdosa, maka dikira. Dibuat perbandingan. Mana baik, mana banyak, mana baik, banyak mana buruk. Dan yang ketiga, Allah kira apa? Allah akan tanya tentang nikmat yang kita terima sekarang ni. Kita terima nikmat macam-macam. Nikmat kita guna ni untuk apa? Ni sihat ni belaka ni. Kita sihat ni. Walaupun adalah 1-2 ubat yang kita makan. Ya? Itu rutin dah. Peringkat umur-umur ni adalah ubatnya. Tapi sihat. Masih lagi bertenaga. Boleh berjalan ke sana ke sini. Ya? Boleh mengeteh kat kedai lagi. Kan? Boleh macam-macam. Allah tanya, guna sihat tu untuk apa? Manfaatnya ke mana? Ya? Nikmat. Segala nikmat insya-Allah akan tanya. Ya, Allah beri kita ni cukup sempurna sifat-sifat kita ni. Ya, anggota panca indera kita ni Allah beri komplit. Mata clear, telinga clear, ya, mulut clear, kulit pun clear, semua clear. Guna untuk apa? Nikmat ni Allah akan tanya. Ya. Jadi nanti akan tengok nikmat yang kita dapat ni banyak guna ke arah mana? Arah baik atau arah buruk. Tu. Ya, audit Allah begitu teliti. Jadi ketika itu ramai orang begitu, tapi kita insya-Allah, ya, kita akan baik, ya. Jadi kita ni bila Allah bagi dalam nikmat harta ni pun juga akan ditanya.
banyak mana harta kita ni. Dalam kita guna harta ni, berapa banyak kita beri untuk membantu sama ada manusia ataupun agama. Ada tak guna? Ataupun kita ni dapat, tak ada dah untuk orang lain, kita semua. Ya, tak jadi. Harta ni kenalah kita pastikan, ya, manfaatnya untuk orang lain. Harta milik kita ni tak boleh dihabiskan semata-mata untuk kepentingan diri kita saja. Ya, kita dapat income, dapat gaji contohnya. Ya, berapa dapat? Bukan untuk kita saja, kena ada bahagian-bahagian lain. Ya, keperluan-keperluan lain yang bukan kita punya. Ya, manusia ataupun agama, keperluan agama. Ya, kalau kepada manusia, siapa lagi? Kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Ya, ahli keluarga kita yang terdekat, adik-beradik kita, kadang-kadang ada yang tidak bernasib baik, kena bagi. Ya, tu dia. Dia mesti memberikan hartanya dengan ikhlas pada orang lain yang ingin menikmati kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang dilimpahkan kepadanya. Maknanya kena bagilah dengan baik. Bila kita memberi, berilah dengan baik. Jangan kita beri dengan keadaan yang kasar, beri dengan sindiran. Kadang bagi, tapi perkataan mengikut pemberian itu ada kata-kata sindiran. Nah lah, ambil lah ni. Ni orang jenis malas macam kamu ni, macam ni lah saya minta je kan. Sindir. Tak boleh. Islam larang. Walaupun kita rasa nak nasihat dia, nasihat cara lain, bukan cara sindiran. Ya, nanti kita akan jumpa macam mana, ya, Allah tegur orang yang bagi, tapi masa yang sama dia menyakitkan hati orang yang menerima. Itu benda-benda yang dilarang. Ya. Ni contohnya sabda Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya abna Adam, innaka antabzulal fadla khairun laka wa antumassikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafaf. Wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wahai anak Adam. Nabi kata, ya, wahai anak Adam, makna kita semua manusia. Apabila kalian memberikan kelebihan yang ada, kita ada harta yang lebih, contohnya bagi pada orang, apa yang ada pada kalian itu lebih baik bagi kalian. Kalau bagi ke orang benda yang kita ada, lebih baik. Sebab memang begitu Nabi SAW. Ya? Nabi tak menyimpan, Nabi sentiasa beri. Apabila kalian tidak mau memberikan, akan menjadi bahaya bagi kalian. Kalau kita ada harta, ada pendapatan, tak nak bagi ke orang, Nabi kata dia akan memberi bahaya kepada kita. Bahaya tu akan beri kepada kita. Dia bukan bahaya sekarang nampak. Ya? Bahaya tu apabila kita berhadapan nanti dengan soal jawab Allah. Kalian tidak akan disesali orang lain apabila hidup sekadar apa yang diperlu kalian sehari-hari. Kita ada harta yang banyak, tapi kita guna harta kita untuk kita, sekadar keperluan kita. Yang lain kita bagi pada sumbang, bagi derma pada orang, contohnya sedekah pada orang. Mulailah memberi pertolongan kepada orang yang menjadi tanggungjawab kita. Kita ada harta, utamakan yang pertama siapa? Yang dekat. Ya, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita yang terdekat. Siapa lagi? Jiran tetangga yang terdekat. Ni yang menjadi yang dekat dahulu. Kemudian barulah, ya, pergi kepada yang jauh. Ni yang biasa orang sebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, Nabi kata. Maksudnya apa? Yang di atas, orang yang memberi adalah lebih baik daripada orang yang menerima. Antara dua keadaan, siapa yang lebih mulia? Orang yang memberi itu lebih mulia, Nabi kata, ya, berbanding dengan orang yang menerima. Bukan kata orang yang menerima ni mereka ni hina, tak. Tapi dari segi kemuliaan, maka orang yang memberi itulah lebih baik. Al-Quran menjelaskan makna hadis tersebut melalui ayat yang melarang hidup boros dan memerintah supaya memberikan kepada kaum kerabat yang fakir miskin. Hidup yang boros ni ada perbuatan yang sangat tercela, kerana orang yang bersangkutan suka membuang harta untuk memuaskan nafsu. Kadang-kadang kita ada harta banyak, kita ada income yang besar, kita habiskan untuk apa? Untuk keseronokan kita. Ya, dapat tengok sekejap dah habis. Sebab apa? Untuk keseronokan kita. Ini adalah perbuatan yang tidak dipandang baik oleh agama. Ya, sebab apa? Sebab dia hanya untuk kepuasan diri je.
Ya, dapat nak beli itu, boleh beli ini, beli itu, berjalan sana, melancong kan. Tapi untuk orang lain tidak diberi pandangan. Tidak dipandang oleh orang lain. Maka dari segi pandangan Islam tidak baik. Ya. Baik. Dengan demikian, lantas apa yang masih tinggal untuk dapat menunaikan kewajipan menolong orang lain yang memerlukan? Ya, kalau kita dah hasil duit ataupun pendapatan kita ni habis untuk keseronokan kita, tak ada peluang lah nak bagi. Tak ada peluang lah kita nak bantu orang lain. Ya, tak ada peluang lah kita nak kalau keperluan berkenaan dengan agama pun kita tak dapat nak beri. Okey, dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Isra, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada kaum kerabat kamu. Ya, beri Nabi apa Allah kata, yang pertama beri kepada kaum kerabat, keluarga yang terdekat. Kemudian siapa lagi? Dan orang fakir miskin. Dan juga orang yang bermusafir, wa banas sabil, orang yang terputus dari segi bekalannya ketika dia dalam perjalanan, akan hak masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan membazir, boros, dengan membazir yang melampau. Wala tubazzir tabzira, jangan membazir melampau-lampau. Ya, membazir ni jangan melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang membazir ni dia adalah saudara syaitan. Ya, orang yang membazir ni dia geng syaitan. Kalau geng syaitan tempat kat mana? Syaitan mana tempat dia? Ini kita takut. Ya, bukan Allah kata bila orang bazir ni geng syaitan setakat geng kawan begitu je. Maknanya orang yang membazir ni dia akan ikut syaitan di akhir nanti. Ya. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Syaitan ni adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Kufur ni maknanya melawan Allah, degil. Ya. Sama makna dengan kafir, ingkar. Ya. Al-Quran juga menekankan supaya setiap Muslim berbuat baik kepada orang yang memerlukan pertolongan dan menasihati mereka agar jangan berputus asa mengharapkan rahmat daripada Allah. Ni, maknanya Allah suruh kita kalau kita membantu orang, masa yang sama beri nasihat yang baik. Ya, bila orang memerlukan datang minta, kita beri dengan nasihat yang baik. Bagi berapa yang kita ada, bagi masa yang sama beri nasihat. Sabarlah, ya. Allah uji dengan kesusahan. Ya. Apabila dia tak mempunyai sesuatu untuk beri pertolongan, ya, kalau dia tak ada benda nak bagi, dia pun tak ada, cakaplah dengan kata-kata yang baik dan juga lemah lembut. Ya. Minta maaf, bagi tahu tak boleh nak bagi. Ya. Jangan ditengking, jangan dimaki. Jangan disindir, jangan disebut perkataan yang tak baik. Ya. Seperti mana dalam surah Al-Isra juga, ya. Allah sebut, wa imma tu'ridanna anhum batigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Allah kata, jika engkau terpaksa berpaling, maknanya tak boleh nak bagi. Ada orang datang minta, kita pun tak berapa ada. Kita pun tak cukup ataupun memang kita tak mampu nak bagi. Ya, engkau terpaksa berpaling daripada melayani sebab kita juga kita pun rezeki tak berapa ada. Kita pun harap Allah murahkan rezeki. Jadi Allah kata, faqul lahum qawlan maysura. Maka sebutlah, katalah, bagi tahu mereka ini dengan cara kata-kata yang menyejukkan hati orang. Kita tak dapat nak bagi, jangan kita marah. Kita sebut dengan perkataan orang yang minta tadi, bila dia minta tak dapat, dia kecewa. Satu kecewa, tapi bila kita sebut dengan kata-kata yang baik, menyejukkan hati dia. Tapi kalau dia minta tak dapat, dah lah tak dapat, dia kecewa, kita sebut pula dengan perkataan-perkataan buruk, tentulah menambah lagi, menambah pula sakitnya hati dia. Ya, itu dia. Jadi sebab itu agama ni Islam ni dia begitu. Dia ajar kita, ni masuk akhlak. Ini maknanya akhlak kita ni. Ya, kalau kita ada, kita bagi dan sebut dengan perkataan yang baik. Kalau tak ada, bagi tahu dengan baik.
Ya. Beritahu dengan baik dan juga berilah kata-kata perangsang yang baik. Sabda Nabi SAW, as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Wal jahil sahiyun ahabba ilallahi ta'ala min abid min abid bakhil. Ya. As-sahih ni maknanya orang yang pemurah. Nabi kata orang yang pemurah, orang yang mudah aja nak bagi, ya, mudah memberi. Ini orang ini ialah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang pemurah ni, sifat pemurah ni, orang ni orang yang dekat dengan Allah. Ya, kita beribadah ni, kita solat ni sebab apa? Kita nak dekatkan diri kepada Allah. Kan? Kita buat ibadah, kita solat. Solat tadi sebab apa? Kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Nabi kata antara cara nak dekatkan diri kepada Allah ialah jadi pemurah. Orang yang pemurah ni, dia ni kedudukan dia dekat dengan Allah. Dia juga akan dekat dengan manusia. Bila dia pemurah, orang akan timbul rasa respect, hormat pada dia. Manusia pun pandang baik. Ya, jadi manusia dia pun dekat dengan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah. Dia berkata dia akan juga akan dekat dengan syurga. Maknanya syurga tu akan jadi perkara yang mudah bagi dia. Ya, ba'idun minan nar, dan dia akan dijauhkan daripada neraka. Ni orang pemurah. Sebaliknya yang lain pula Nabi kata wal bakhil ba'idun minallah. Orang yang kedekut pula jauh daripada Allah. Kita ni kalau orang minta keperluan, ada orang yang susah minta, kita tak nak bagi, maknanya kita bukan sekadar tak bagi kat dia, dia tak dapat. Sebenarnya kita menjauhkan diri daripada Allah. Ya, kita akan jauh daripada Allah. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Nabi kata jauh juga dengan manusia, manusia pun tak pandang baik dengan dia. Ba'idun minal jannah, syurga pun dia takkan dekat. Qaribun minal jannah, tapi dia akan dekat dengan neraka. Bukan kita buat maksiat, bukan kita buat dosa lain, kita hanya ada sifat bakhil. Sifat kedekut tu tebal sangat dalam diri ni. Sifat kedekut tu menyebabkan kita hilang rahmat daripada Allah, menyebabkan kita tak dekat dengan syurga. Ya? Dan Nabi kata wal jahilus sahih, orang yang tak pandai, orang yang tak alim, orang yang dari segi ilmunya kurang tapi sahih, maknanya pemurah, ahabba minallahi ta'ala, dia lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah min abid bahil, daripada orang yang banyak buat ibadah. Orang yang ibadah ni memang solat ke puasa ni banyak buat tapi kedekut. Ya, kita banyak solat fardu jaga, solat sunat pun buat. Kan? Kita rasa sepatutnya kita dekat dengan Allah. Tapi sebabkan kita ada sifat kedekut, sebenarnya kita ni makin menjauhkan diri pada Allah. Tapi orang yang tak banyak ibadah sunat tak banyak buat, ibadah wajib je dia jaga, tapi dia pemurah, ini lebih dicintai oleh Allah. Ahabba minallah, Allah sangat sayang kat dia. Itu dia, ya. Di dunia ni tak ada dan tidak akan ada sistem kehidupan yang tidak berhajatkan pergaulan yang baik antara sama manusia. Kat dunia ni kita tengoklah mana-mana pun, ya, orang barat, orang Islam, orang kafir, sistem masyarakat dia, sistem masyarakat dalam mana-mana kehidupan dunia ni, tak ada negara yang tak suka rakyatnya bergaul baik. Kan? Agama lain pun mereka tak ajar penganutnya bermusuh sesama dia. Tak ada, semuanya ni. Ini adalah fitrah. Semula jadi kita ni dalam keadaan kehidupan kita ni semua ajar hidup dalam keadaan yang damai, yang harmoni. Okey? Jadi kalau begitu Islam pun lebih lagi. Islam lagilah lebih nak supaya kita ni bergaul dengan cara baik. Sebab itu orang yang berharta, dia kena memberi pada orang yang tidak berharta. Sebab apa? Nak timbulkan rasa kasih sayang, nak timbulkan keharmonian. Sebab tu Islam
berikan jaminan orang yang memberi, orang yang pemurah ni kedudukannya baik. Kedudukannya mulia. Sebab apa? Sebab ni Islam nak jaga dari segi masyarakat. Untuk menjamin terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan, ianya perlu ada rasa kasih sayang dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dari pihak yang mempunyai income yang banyak kepada orang yang income-nya kecil. Ya. Jadi maknanya apa? Nak timbul rasa keharmonian antara masyarakat ni, maka kena ada sifat apa? Sifat baik ataupun sifat pemurah antara kita ni. Ya. Seumpamanya kekayaan yang banyak diatur berdasarkan bakat yang ada pada manusia. Ya, kadang-kadang kita ni kaya ni sebab apa? Kita ada kemahiran yang tertentu. Kan? Kita ni ada kepandaian. Orang pandai bertukang, maka dia dapatlah hasil yang baik. Orang yang pandai, kita ni rezeki yang Allah beri ni, satu sebab apa? Kita ada ilmu yang Allah beri. Kemahiran yang orang lain tak ada, kita ada. Ya, jadi kebiasaannya begitu. Jadi menyebabkan ada manusia yang Allah beri kemahiran ataupun dia ada kebolehan tertentu, maka dia dapat hasil yang baik. Okey. Bahagian yang mendapat penghasilan yang banyak akan dapat menyimpan kekayaan. Siapa yang dapat income yang besar, dia dapatlah. Ya. Sedangkan golongan yang sedikit, yang dapat sedikit income dia akan hidup dalam kekurangan. Ya. Memang kita dalam kehidupan kita ni, kita dalam masyarakat kita pun, kat Malaysia ni pun, kita ada kategori masyarakat kan. Kita ada T20, kita ada M40, kita ada B40. Kan, kedudukan masyarakat ni memang dah ada di mana-mana, semua ada. Kat Malaysia ni kategorikan manusia ni kepada 3. Kan? Yang pertama T20. T20 tu maknanya berpendapatan tinggi dalam negara 20% je. 20% daripada seluruh penduduk negara Malaysia ni, mereka ni tergolong dalam berpendapatan tinggi, 10,000 ke atas. Ya. Yang kedua M40, 40% daripada seluruh penduduk Malaysia ni berada dalam kedudukan pertengahan. Income dia antara 4,000 sehingga 10,000. Ya, kemudian B40, 40% lagi daripada dalam negara kita ni disebut berpendapatan rendah, 4,000 ke bawah. Islam pun yang menentukan tu. Adanya fakir, adanya miskin. Islam dah tunjuk dah dari awal lagi. Cuma Islam tak sebut jaga yang pendapatan tinggi, pendapatan pertengahan ni. Sebab Islam pandang orang yang kurang. Yang ini perlu dibantu, yang ini di-highlightkan. Kita ada dalam Islam, ada kategori fakir, ada kategori miskin. Dua-dua ni memerlukan bantuan. Siapa yang dikatakan miskin? Miskin ni, dia punya pendapatan dia hanya cukup-cukup untuk kegunaan dia. Ya, belanja hidup dia, ya, sebulan 500, memang 500 je dia dapat. Dapat dalam 500 saja. Maknanya kalau ada keperluan kecemasan, tak boleh buat apa dah. Itu miskin. Cukup-cukup je. Ya. Tapi kalau fakir, pendapatan dia tak cukup. Keperluan dia 500 sebulan, income dia 300. Tak mencukupi. Jadi terpaksa dia apa? Banyak benda dia kena cut. Ya, banyak benda dia kena cut untuk mencukupkan perbelanjaan. Jadi terpaksalah kalau makan mungkin 2 kali sehari je. Patut 3 kali, jadi 2 kali. Sebab apa? Nak berjimat. Kalau tidak, lagi parah. Kan? Jadi, Islam dah ada tu. Sebab itulah orang fakir, orang miskin ni, mereka ini dikategorikan orang yang sangat layak dibantu. Kita tak ada pilihan kata saya tak nak bantu dia. Tak ada. Bila kita berhadapan dengan orang fakir, dengan orang miskin, ya, kita wajib membantu. Kita wajib membantu. Kita tak boleh kata pandai dia lah. Ya. Kena bantu. Okay. Itu dia. Maknanya dalam sistem kehidupan ni memang dah ada begitu dah. Ya. Bukan negara kita je kan. Negara-negara luar macam tu juga. Amerika pun macam tu.
Kan? Amerika tu walaupun dia negara yang kira maju lah dalam dunia ni, ramai je penduduk dia yang miskin. Kan? Ramainya yang hidup dalam gelandangan, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, tidur tepi jalan. Tu kan? Tempat dia tu negara maju tu. Kan? Pendapatan sana tinggi-tinggi. Tapi masih ada yang susah. Sebab begitu dah dalam kehidupan ni. Ada yang baik kehidupannya, ada yang sederhana, ada yang lemah ataupun rendah taraf hidup dia. Di mana-mana semua ada. Ya. Akan tetapi kesusahan akan menimpa jika manusia hidup tidak saling berhubungan dan masing-masing hanya pentingkan diri. Ya, kalau kita ni masing-masing tak peduli orang lain, maka tak jadi. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan manusia dengan bercampur antara satu dengan lain. Ya, orang yang kaya ada, orang yang miskin ada dalam hidup dalam masyarakat yang sekali. Cuma mungkinlah dari segi perumahan berbeza. Orang yang kaya duduk di taman-taman elit contohnya. Orang miskin duduk di pinggir-pinggir saja. Ya. Tapi dari segi pergaulan, ya, di mana-mana akan bercampur. Tak ada di kawasan dia saja. Ya. Jalan raya, jalan dia untuk orang kaya, ni jalan untuk orang miskin. Tak ada ketetapan begitu. Dari segi kehidupan seharian, mereka bercampur. Ya. Dan menjadikan manusia berbeza-beza keadaannya sebagai ujian terhadap iman setiap orang. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu Wa Taala membahagi-bahagikan kurniaannya. Kenapa? Sebagai ujian. Ya. Orang kaya ujian dia nak bantu orang miskin. Orang miskin ujian dia menghadapi kemiskinan dia. Ya. Orang kaya diuji untuk bantu. Kalau dia kaya, dia tak nak bantu, maknanya dia kalah ataupun dia gagal menghadapi ujian yang Allah beri. Ya, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebahagian ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain. Allah jadikan sekelompok manusia ada yang miskin sebagai apa? Sebagai ujian kepada orang yang kaya. Sama ada mereka membantu ataupun tidak membantu. Allah menjadikan sebahagian manusia kaya dan sebahagian lagi adalah miskin. Kenapa? Sebagai ujian kepada orang miskin. Adakah mereka bersabar ataupun mereka memberontak dalam diri mereka. Supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar, ya, dengan ujian ini. Dan ingatlah, adalah Tuhanmu sentiasa melihat dengan apa yang kita buat. Ya. Allah melihat saja kita apa yang kita buat. Kita ada harta, kita bagi pada orang lain, Allah nampak. Kita ada harta, kita suruh tak nak bagi pada orang lain, Allah nampak. Ya. Jadi memang begitu. Ya. Itulah dari segi kehidupan kita ni. Ya. Di mana kedudukan kita? Adakah kita berada dalam keadaan orang yang layak memberi ataupun kita ni layak menerima? Ya. Kalau kita tengok sahabat-sahabat, ya, bila Nabi ajar tentang pemurah ni, sahabat-sahabat bukan yang kaya dia berlumba-lumba memberi. Sahabat yang miskin pun, yang tak ada harta pun berlumba-lumba nak beri. Ya, sehingga nanti ada satu kisah Nabi diceritakan, ya, bila Nabi sebut tentang sifat pemurah ni, sahabat yang tak ada apa dah. Dia ni miskin, tak ada harta. Dia bagi apa? Buah tamar atau buah kurma tu sebelah dia bagi. Dia ada buah kurma tu sebiji je ada. Ada sebiji dalam poket. Keluar sebelah dia bagi. Sebab apa? Sebab nak kejar sifat pemurah. Sampai tahap macam tu. Kalau kita lah, apa sebelah kan, nak bagi tak payah bagilah. Tapi sebab nak kejar sifat pemurah tu, apa yang ada tetap beri. Ini dia sifat yang Allah, ya, yang Nabi tanam kepada sahabat. Ya. Dia bukan kira orang yang ada harta je, orang yang tak ada harta dia tunggu je, tak. Sahabat-sahabat bila diajar tentang pemurah ni, tentang kelebihan orang yang pemurah ni tadi, ya, tentang apa keadaan pemurah ni, sahabat berlumba, semua nak bagi walaupun mereka itu layak menerima. Ya. Banyak kisah kita baca kan, banyak kisah. Ya. Kisah, antara satu kisah, walaupun kisah ni dipertikaikan, apa pun ada yang katakan kisah itu tidak sahih ataupun tidak, wallahu alam, tapi kisah yang popular bagaimana satu ketika sebab nak menunjukkan persaudaraan dan juga pemurah ni, satu ketika seorang sahabat sembelih kambing. Ya.
Seorang sahabat sembelih kambing. Jadi dia apa? Bahagian kepala, ya, bahagian kepala kambing ni diberi kepada jiran sebelah. Beri pada jiran sebelah. Ya, bahagian daging tu yang lain lah. Ni bahagian kepala. Maknanya bahagian kepala tu pun tempat yang special ni kan. Orang ni memang suka kepala kambing, lidah kambing kan. Yang terima dah tadi tak masak. Dia dapat, dia fikir orang sebelah tu mungkin lebih perlu, orang lain mungkin lebih perlu lagi. Dia memang nak, dia tak ada, tapi dia fikir orang lain lebih perlu, maka dia serah pada orang lain. Orang yang kedua dapat pula fikir nak masak, fikir mungkin orang lain lebih perlu lagi, lebih memerlukan, bagi ke orang lain. Akhirnya kepala kambing itu berlega-lega, akhirnya sampai balik kepada yang menyembelih tadi. Itu contoh satu kisah. Walaupun ada yang mengatakan riwayat ini tak berlaku, wallahu alam, ya, tapi kisah itu masyhur. Nak tunjuk macam mana zaman Nabi sahabat ni tak penting diri. Mereka ada tapi fikirkan orang lain. Ya. Ini. Sebab tu antara kita dengan sahabat ni jauh. Iman sahabat dengan kita ni terlalu jauh. Mereka ni sangat kuat keimanan mereka. Sangat yakin dengan agama, sangat yakin dengan Allah. Kita tak. Ya. Kita ni diuji dengan sedikit saja perkara, kita hilang keimanan kita. Sebab tu kita tengok. Jadi katakanlah kisah itu kalau betul pun tak memelekkan, sebab memang begitu sahabat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi, nanti insya-Allah kita jumpa akan datang nanti satu hadis tu Nabi kisah bagaimana sahabat sampai sebelah tamar itu tetap disedekahkan. Ada sebelah je. Ya. Sebelah pun mereka sedekah. Sebab apa? Itu je yang ada. Ya. Jadi begitulah, insya-Allah kita pun boleh begitu, ya, dengan syarat kita jangan kita latih diri kita ni, jangan biasakan diri kita ni dengan sifat kedekut, bakhil sebab dia buruk, ya. Maka ada ruang, ada peluang kita menderma, kita menyumbang, kita bersedekah, maka kita beri, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Takatullah untuk malam ni, ya, sekadar sebagai peringatan untuk kita bersamalah. Mudah-mudahan kebaikan ini Allah berikan sebagai satu kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud dan jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.